Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about has got and have got. Hari ini kita akan belajar tentang has got dan have got. Has got dan have got ni dalam bahasa Melayu maksud dia ialah mempunyai. Maksudnya ialah mempunyai. Okey. Dalam bahasa Inggeris ada dua istilah. Yang pertama singular dan yang kedua plural. Okey, apa itu singular? Singular bermaksud tunggal ataupun dia bermaksud bilangannya ialah satu. Singular ni maksudnya bilangannya ialah satu sahaja. Okey, yang kedua plural. Plural ni maksud dia banyak. So bilangan dia banyak, lebih daripada satu. Okey. Kita tengok yang pertama subjek subjek. Okey, subjek yang pertama he. What is the meaning of he? He bermaksud dia. Dia untuk lelaki He maksudnya dia untuk lelaki. Okey. Yang kedua she. She pun bermaksud dia. Tetapi dia yang digunakan untuk perempuan. Yang ketiga it. It ni pun maksud dia, tapi kita guna selain daripada manusia. Contoh haiwan, benda, pokok dan lain-lain. Dan yang terakhir satu nama. Satu nama. Contoh satu nama, cikgu bagi contoh Ali. Ali. Okay. Jadi untuk keempat-empat subjek ini, he, she, it dan satu nama, ini ialah subjek dalam bentuk singular, dalam bentuk tunggal, iaitu bilangan dia satu. Okay? Jadi untuk he, she, it dan satu nama, kita guna has got. Kita akan guna has got. Okay? Contoh, for example, he has got. She has got. It has got. Ali has got. Okay, faham Understand? Untuk he, she, it dan satu nama, kita akan guna has got. Okey, seterusnya untuk subjek yang dalam bentuk plural, subjek dalam bentuk banyak, yang bilangannya lebih daripada satu. Okey, number one, they. Okey, they maksud dia mereka. Okey, mereka ni bilangannya lebih daripada satu. Contoh 2 orang, 3 orang dan sebagainya. Yang kedua, we. We ni maksud dia kami. Kami pun lebih daripada satu orang. Dan yang kelima ni, two or more names. 2 atau lebih nama. Contoh dia Ali dan Abu. Okey, yang atas ni tadi Ali satu orang saja kan. Jadi yang di bawah ni Ali and Abu maksud dia 2 orang, lebih daripada satu, so dia adalah plural, banyak. Okey. Tetapi dalam bahasa Inggeris dia ada beberapa pengecualian. Contoh pengecualiannya ialah di sini Yang pertama I. I ni maksud dia saya. Saya ni satu orang. Okey, yang kedua you. You maksud dia awak. Awak pun satu orang. So pengecualiannya ialah I dengan you ini walaupun dia satu orang, tetapi dia dikira sebagai plural. Dia mengikut hukum plural. Walaupun I dengan you ni satu orang, tetapi dia mengikut hukum plural, mengikut hukum yang banyak-banyak ni. Okey, jadi untuk 5 subjek ni, they, we, I, you, two or more names, kita akan guna have got. Kita akan guna have got. Okey, for example, they have got. We have got. I have got. You have got. Ali and Abu have got. Okey, jadi kesimpulan dia, macam mana nak pilih antara has got dengan have got?
kita kena tengok sama ada subjek tu singular, sama ada subjek tu satu ataupun plural, sama ada subjek tu banyak. Okey. Kalau he, she, it dan one name, ini satu Jadi kita guna has got. Okey, untuk they, we, I, you, two or more names, yang ini ialah plural. Plural ni maksud dia lebih daripada satu, kecuali I dengan you tadi. I dengan you ni dia istimewa, dia special case istimewa. So kita guna have got. Okey. Seterusnya kita tengok contoh, beberapa contoh untuk menambahkan lagi pemahaman. Okey, yang pertama, okey. Gambar seorang budak lelaki. Okey, seorang budak lelaki, kita nak cakap dia ada gitar. Dia mempunyai gitar. Dia mempunyai sebuah gitar. So kita akan guna he has got a guitar. He has got a guitar. Kenapa kita guna has got? Sebab subjek dia ialah he. He ni maksud apa tadi? Dia lelaki. Dia lelaki menunjukkan satu. Satu ialah singular. Okay, yang kedua, okay, ini untuk perempuan pula, budak perempuan. She has got a violin. She has got a violin. She maksudnya dia perempuan. Has got a violin. Kenapa guna has got? Sebab she ni ialah singular. Singular tadi maksud dia bilangannya satu sahaja. Seterusnya, gambar anjing sedang memegang seketul tulang. Okay, anjing macam mana nak cakap dia? Kita tak boleh guna he dengan she. Sebab he dengan she ni untuk orang saja. Jadi untuk selain orang, dia dalam bahasa Inggeris kita guna it. It has got a bone. It has got a bone. Dia ada seketul tulang. Okey, seterusnya. Okey, yang ini kalau kita nak budak tadi, kita nak tukar dia kepada nama. Kepada nama. For example, Ali has got a guitar. Ali has got a guitar. Berapa orang Ali? Satu orang saja, singular. Jadi kita guna has got. Okay, seterusnya yang ini contoh dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak yang banyak. Okay, gambar dua orang lelaki sedang bermain gitar. So, macam mana nak cakap mereka? Mereka dalam bahasa Inggeris ialah they. They have got guitars. They have got guitar. Mereka ada gitar. They ni ialah plural. So, disebabkan di plural, kita guna have got. Seterusnya, we. Okay, we, bahasa Inggeris tadi maksud kami. Kami, bilangannya lebih daripada satu. Jadi, di plural, we have got guitars. Okay, yang ini kes istimewa pengecualian. Kes istimewa pengecualian. I. Apa maksud I? I ialah saya. Saya ni sebenarnya satu orang, tetapi dia mengikut hukum plural. I dengan you ni istimewa. So, I have got a guitar. Saya ada sebuah gitar. Seterusnya, yang ini you. You pun sama. Kes istimewa. Walaupun you ni, awak ni maksud dia seorang, tapi dia mengikut hukum plural. So, you have got a guitar. Next, yang ini kita tukar jadi nama. Kita beri nama kepada gambar. Jadi, Ali and Abu. Ali and Abu. How many percent Ali and Abu? Ali and Abu is 2%. Dua orang. Ali seorang, Abu seorang. Jadi, dua orang. Ali and Abu have got guitars. Okay. Mari kita lihat. Awak boleh buka buku teks muka surat 5. Buku teks muka surat 5. Okey. Ini yang awak dah belajar minggu lepas. Cikgu cuma hantar video je. Okey. Perkataan yang pertama pretty. Pretty maksud dia cantik. Number 2 ugly. Ugly means hodoh. Number 3 straight hair. Straight hair maksud dia rambut lurus. Yang keempat curly hair. Curly hair maksud dia rambut kerinting.
blonde hair. Okay, blonde hair ni maksud dia rambut perang. Rambut perang. And last one, purple. Purple maksud dia warna. Warna ungu. Warna ungu. Okay. Kita tengok yang bawah ni. Ada satu sudut yang berwarna kuning kat bawah ni. Okay. Kita ulang kaji balik apa yang kita dah belajar tadi. Okay. Number one, I. I duduk dalam plural. I duduk dalam plural. So, I have got brown eyes. I have got brown eyes. Maksud dia, saya mempunyai mata yang berwarna perang. Mata warna perang. Okay, number two, they. They maksud dia mereka kan. Mereka duduk dalam plural. Mereka they. They have got brown eyes. They have got brown eyes. Okay, seterusnya, he and she. He maksud dia, she pun maksud dia. Cuma he ni dia untuk lelaki, she ni dia untuk perempuan. He dengan she ni ialah singular. Singular maksud dia satu. Bilangan dia satu. So, he has got brown eyes. She has got brown eyes. Okay, boleh beza. Yang plural ni kita guna have got. Yang singular ni kita guna has got. Okay. Okay, baik. Seterusnya kita tengok sedikit latihan. Latihan 2 dalam buku workbook. Muka surat 2. Page 2 in your workbook. Okay, number 2. Read and circle. Read and circle maksud dia baca dan bulatkan jawapan yang betul. Okay. Look at number 1. Stacy. Stacy. Okay, berapa orang Stacy? Satu orang kan? Okay. Satu orang maksud dia singular. So, singular, kita guna have got atau has got. Have got ataupun has got. Tadi cikgu dah ajar kan? Okay, nombor 2. Brian and Doe. Brian and Doe. How many Brian and Doe? Ni berapa orang? Brian and Doe. Brian satu orang. Doe satu orang. So, 2 orang. Okay, 2 orang. Dia ialah plural. Okay, kalau plural nak pilih have got ataupun has got. Number 3. My dog. My dog ni maksud dia anjing saya. Anjing saya. My dog. Berapa anjing ni? My dog ni ialah satu anjing. Satu anjing singular. So, pilih have got ataupun has got. Number 3. I. Okay. I walaupun maksud dia saya satu orang, tapi dia akan ikut hukum plural. Plural. Okay, kalau plural nak guna have got atau has got. Okay, nombor 5. Number 5. Greg. Greg. Greg ni seorang. Seorang budak lelaki. Greg ni seorang budak lelaki. So, jadi dia singular. Singular nak guna have got atau has got. And last one, number 6, you. Okay, you maksud saya, you maksud awak. Awak, berapa orang awak? Awak ni seorang. Seorang. Tapi, you ni dia special case. Dia istimewa, dia mengikut hukum plural. Okay, kalau plural nak pilih have got atau has got. Okay. So, cikgu nak, selepas ni cikgu akan beri satu latihan dan awak kena buat latihan tu dalam buku garis 3. Sediakan satu buku garis 3 untuk awak buat latihan dalam buku tersebut. Okey. Jadi itu saja pelajaran kita untuk hari ini, iaitu tentang have got dengan has got. Okay, cikgu harap awak faham dan boleh menyiapkan latihan yang cikgu beri. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.